Dan Dr. Syahud, satu benda yang saya kagum sebab Dr. Rozaimi bila dia menuduh saya berbangsa Siam itu fitnah. Sebab saya bukan hanya berbangsa Siam. Mak saya Siam campur Cina campur Filipin. Bapa saya pula India campur Iban. So itu fitnah, doktor. Cuma saya kagum mendiang atuk saya, dia India, tapi dia boleh baca surat khabar untuk tulisan Melayu dalam bahasa Jawi. Dan saya ingat lagi mendiang mendiang atuk saudara saya, nenek saudara saya Siam, dia tulis nama dia dalam bahasa Jawi. Dan dia tak masuk Islam sampai kesudah pun. Kan? Bukannya bila dia tulis nama dia dalam tulisan Jawi, asyhadu an la ilaha, tak ada pula kan. So historically, bagaimana masyarakat dulu okey je, boleh je tulis Jawi? Apa yang selain pada apa yang Datuk sebut tadi, apa yang mereka telah lalui? Sebut sedikit historically. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator yang buat pertama kalinya kita bertemu hari ini di sini, saudara Amin Idris. Terima kasih. Dan panelis yang arif lagi budiman, Datuk Dr. Awang Sarian, sahabat saya Dr. Rozaimi Ramli dan juga Ustaz Abu Hafiz. Terima kasih atas jemputan dan peluang untuk menyampaikan pandangan saya dalam forum ini. Dr. Rozaimi kata tadi ialah mewakili pelbagai latar belakang kaum etnik. 200 tahun dulu dah ada seorang yang sudah memperjuangkan tulisan Jawi dan bahasa Melayu juga, Mama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Munshi Abdullah itu juga adalah latar belakangnya Mama juga lah. Oh iya ke? Mama punya dia. Mama Ruz. Mama Ruz. Saya juga mengikuti jejak langkah insya-Allah. Abdullah Abdul Qadir Munshi. Baik. Kalau kita tengok dari segi sejarah ni ialah alam Melayu ini dikenali sebagai kira-kira dalam 700-800 tahun yang dahulu dikenali sebagai Kepulauan Melayu atau Malay Archipelago atau juga Javanese Archipelago. Dalam teks-teks contohnya dalam teks pengembara Portugis, pengembara Arab, Ibnu Battuta contohnya. Ibnu Battuta menyebut kawasan ini sebagai Jawa. Jawa. Kenapa disebut Jawa ini ialah yang mereka ketahui pada waktu itu ialah orang Jawa lah, Kepulauan Jawa itu. Ada dua nama di sini, ada Kepulauan Jawa dan juga ada Kepulauan Melayu. So dua-dua nama itu digunakan pakai. Al-Jawa. Kemudian Al-Jawa itu dia berevolusi menjadi Jawi. Sebab kemudian bila orang Arab menandakan kawasan ini, mereka menamakannya sebagai Al-Jawa. Jawa, orang yang tinggal di sini ialah Al-Jawawi mungkin. Macam mana saudara Amin Idris Al-Kalantani kan, dari Kelantan. Saya Al-Jandariani, Cenderiang, At-Tafahi. Jadi mungkin Jawa ialah Jawawi. Kemudian dia berevolusi menjadi orang Jawi. Orang Jawi. Dan tulisan yang digunakan pakai Jawi. Walaupun sebelum itu macam yang Datuk bagi tahu tadi, dalam alam Melayu sudah ada tulisan-tulisan asalnya yang mempunyai pengaruh. Yang pertama mempunyai pengaruh Indianization. Indianization iaitu tulisan Palawa, Kawi, kemudiannya Rencong. Rencong, tulisan-tulisan itu kemudian berevolusi dalam banyak masyarakat. Evolusi ini berlaku. Kalau kita tengok, saya bagi tahu latar belakang ni dululah. Dalam banyak masyarakat, apabila datangnya unsur agama yang baharu, dia juga mengubah masyarakat itu, budaya masyarakat itu, tulisan masyarakat itu. Contohnya bukan kita sahaja di alam Melayu ini menggunakan karakter Arab itu sebagai tulisan. Lebih awal Parsi Iran menggunakan karakter yang sama. Swahili di Afrika menggunakan karakter yang sama Arab. Di India bahasa Tamil menggunakan karakter Arab, Aru nama dia. Aru itu bermaksud macam Jawi kita lah. Urdu tu Hindustan, Hindi bahasa Hindi, tapi menggunakan karakter Arab. Bila guna karakter Arab dia mempunyai pengaruh dari Parsi dan itu dikenali sebagai Urdu. Di Cina pun ada. Di Cina juga ada satu tulisan yang dikenali sebagai Xiaojin. Xiaojin ini menggunakan perkataan karakter bahasa Arab yang digunakan oleh etnik Hui. Turki Uthmaniyah selepas menerima Islam juga menggunakan karakter Arab. Jadi ini evolusi ini berlaku di mana-mana. Menerima budaya dalam budaya ataupun sumber
tulisan asal daripada agama itu. Macam mula-mula alam ini Hindu dia menerima Sanskrit. Kemudian dia berubah, dia berubah menerima Jawi pula dan dia berevolusi. Tapi kita tertanya-tanya lah, ketika mula-mula orang Arab datang berdakwah di alam Melayu ini, adakah mereka berbicara dalam bahasa Arab atau mereka berbicara dalam bahasa Melayu? Bahasa apa? Itu satu soalan yang belum dapat dijawab lagi ya. I see. Tak kejek Kelantan tak boleh. Tak tahu pula kan. Tak tahu kalau dia mungkin, tapi Kelantan dia sangat-sangat mempengaruhi orang lain. Khususnya di universiti kan. Tak ada pelajar yang tak boleh kejek Kelantan tak? Tak boleh nak sebut perkataan-perkataan Kelantan. Dia sangat mempengaruhi orang lain. Mungkin dia mempengaruhi bahasa Arab. Baik, kemudian itu berevolusi, masyarakat itu berevolusi dan wave itu datang, gelombang. Ini gelombang yang datang bila kita membicarakan dari sudut sejarah. Apabila datangnya masyarakat daripada luar, imigrasi berlaku dari China dan India, khususnya pada abad ke-19 tahun 1800 dan tahun 1900, British membawa masuk pekerja-pekerja dari India, membawa masuk pekerja-pekerja dari China. Mereka datang, mereka tidak ada, maksudnya secara umumnya mereka belum ada pengetahuan tentang Jawi atau unsur Arab ini, unsur-unsur bahasa Melayu ni. Walaupun sudah berlaku hubungan antara China dan India sejak ribuan tahun yang dulu. Bukan baru, bukan cerita 200 tahun ini. Tetapi yang tinggal dan menetap adalah wave atau gelombang yang dibawa oleh British ini lebih kurang 200 tahun atau 250 tahun yang dulu. Bila mereka datang, mereka yang macam Prof Datuk bagi tahu tadi, mereka apabila sesuatu yang bersifat komersial untuk keperluan survival, mereka lebih senang untuk beradaptasi. Beradaptasi, mereka datang untuk bekerja, maka perlu menerima budaya di situ. Dan kita perlu faham juga, bila mereka datang dibawa masuk orang India, orang Cina, bukannya berinteraksi. Tidak ada interaksi. Mereka hanya berinteraksi dengan British, dengan pegawai British. Untuk orang Cina ada pegawai dia, W.A. Pickering misalnya, W.A. Pickering, Victor Purcell. Mereka ini adalah British officials yang dilantik untuk berurusan dengan British. Tidak ada langsung urusan dengan orang Melayu, tetapi ada juga macam contohnya di Pangkor, di Larut ada perang Larut. Perang Larut berlaku, ada interaksi antara orang Cina dengan orang Melayu, tetapi bukanlah interaksi itu lebih kepada interaksi menang-menang. Aku dapat kawasan, kau dapat perlindungan, kau dapat teks, begitulah berlakunya. Jadi masyarakat masa itu lebih kemudian disebabkan interaksi yang kurang, mereka pun tidak ada keperluan untuk belajar bahasa Jawi dan apa-apa. Kecuali dalam beberapa kes yang terpencil, bila mereka pergi dan tinggal bersama masyarakat Melayu, contohnya di Kelantan, yang kita sebut sebagai Malay Belt. Malay Belt, Malay Belt, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, ini semua yang majoriti orang Melayu, orang Islam, maka mereka nak tak nak mesti kena duduk dan berinteraksi dengan orang Melayu. Lalu mereka pun itu yang timbulnya orang Cina boleh berbahasa, boleh menulis Jawi, dan mereka beranggapan bahawa itu adalah sesuatu adat budaya memang sedia ada. Sebab tidak ada perubahan daripada Jawi ke Rumi ketika itu. Perubahan Jawi ke Rumi hanya berlaku selepas tahun 1945, tetapi yang diwartakan adalah pada tahun 1963. Baru lagi. Sebelum tahun 1945 itu, sebelum berakhir Perang Dunia Kedua, Jawi itu adalah identiti alam ini. Kalau kita sebut tanah Melayu ni, itulah identitinya. Maka nak tak nak mereka tidak nampak itu sebagai Islamisasi. Tetapi selepas 63 bila dia katakan bahawa Akta Bahasa Kebangsaan 1963 mengatakan bahawa perkara 2, perkara 3, ada beberapa perkara dalam Akta Bahasa itu yang kita perlu tahu. Perkara 2, perkara 3 dan perkara 9. Tulisan, perkara 9 mengatakan tulisan bahagi bahasa ini, bahasa kebangsaan ini adalah Rumi. Tetapi tidak boleh mana-mana undang-undang atau peraturan yang melarang menggunakan Jawi. Jadi selepas itulah, jadi selepas 63 maka dah ada dikotomi, pemisahan. Dah ada pemisahan, maka Rumi adalah tulisan bagi bahasa Melayu, tapi Jawi adalah pilihan. Jadi perlahan-lahan ini apabila ditarik keluar daripada sistem pendidikan, akhirnya kemudian kita ada sekolah vernakular pula. Dahlah bahasa itu dipisahkan daripada masyarakat secara undang-undang, de jure kita katakan, de jure. Maka akhirnya benda itu dilihat, okey, Jawi adalah milik orang Melayu dan orang Melayu adalah Islam. Sebab di Malaysia pun orang kata masuk Melayu bukan masuk Islam, kan? Ramai pandangan-pandangan orang bukan Islam bila masuk Islam, sudah jadi Melayu kata. Dia dah jadi Melayu dah, bukan jadi Melayu. Dia menjadi
masuk Islam, budaya yang kekal. Jadi itu, undang-undang, pewartaan undang-undang dan peraturan ini semua mempengaruhi masyarakat dalam tempoh yang lama. Perlahan-lahan kalau kita tengok yang pertama kali contohnya perubahan ini, kalau tengok bahasa tulisan Rumi dalam alam Melayu ini, kita hanya mula mengenali tulisan Rumi selepas kemasukan British. Ada masa? Ada ya? Kita hanya mengenali tulisan Rumi ini selepas kemasukan British. British dia romanize perlahan-lahan. Dia romanize. Tapi siapakah kali pertama yang merumikan tulisan Jawi? Adalah orang Itali. Ini yang diterbuktilah. Yang sahih nama dia Pigafetta, Antonio Pigafetta, menulis Kamus Bahasa Melayu Itali. Kamus Bahasa Melayu Itali pada tahun 1521 selepas kejatuhan Melaka. Beliau mengembara dunia bersama dengan Ferdinand Magellan dan juga Awang Hitam, biasa dengar kan? Enrique itu, Enrique the Black, dan belajar juga bahasa itu daripada Enrique itu. Ada yang mengatakan dia dari Melaka, ada yang mengatakan dia dari Maluku. Ada yang mengatakan dari Maluku. Jadi bahasa itu dibawa dan kali pertama itulah Romanized version of Jawi. Dan perkataan pertama yang dimasukkan dalam, nah ini mungkin juga menjadi satu sebab kenapa Dong Jiao Zong ini menolak dan mengatakan Jawi ini Islamization, ialah disebabkan mungkin perkataan pertama yang ada dalam dictionary itu, kamus itu adalah Allah. Allah. A for Allah. Begitu. Jadi mungkin ada tanggapan daripada situ. Okey, Jawi sinonim dengan Arab. Arab adalah Islam. Tapi kalau macam Dr. kata tadi, kalaulah tulisan Arab itu melambangkan Islam, memang semua di tanah Arab itu Muslim Melaka. Di Egypt, di Mesir itu tidak akan ada Kristian, sedangkan Kristian adalah negara yang ramai. Egypt adalah negara yang ramai Kristian. Padri dia orang pun ada yang pakai serban. Ada pakai jubah. Biasalah, itu adalah budaya. Jadi itu perlahan-lahan berevolusi dari segi itu. Maka itulah saya katakan, saya ulang balik bahawa 63 adalah titik perubahan dalam negara kita dengan Akta Bahasa Kebangsaan. Walaupun ada bantahan, tetapi bantahan itu sebenarnya tidaklah meluas, sebab mungkin juga kita tidak ada Facebook waktu itu. Kita tidak ada change.org. Kita tidak ada change.org untuk menggerakkan referendum membantah untuk tulisan Jawi. Sebab identiti, saya kata kenapa saya sendiri memperjuangkan tulisan Jawi, memperjuangkan bahasa Melayu, sebab saya rasa dalam satu masyarakat yang membangun, dalam masyarakat yang rencam, dalam pelbagai kaum, kita mempertahankan identiti asal yang sejarah. Susah jadi orang sejarah ni. Sebab dia macam saya ni lagi lah susah. Sebab ada orang kata dia ni nak jadi lebih Melayu daripada orang Melayu kan kata. Tak, bukan. It's not that the question of being Malays more than Malays. Bukan. Dia adalah menghormati identiti sejarah. Bila dah belajar sejarah, dah jadi pencinta sejarah, jadi ahli sejarah, maka kita tahu lebih banyak perkara. Maka kita perlu mempertahankan benda yang benar lah. Yang betul kita kena cakap betul. Semua negara mempunyai identiti dia. Betul. Identiti negara ini adalah Jawi. Walaupun ada yang mengatakan identiti negara ini bukan Jawi lah, asal sebelum daripada itu Sanskrit. Tapi saya kata masyarakat berevolusi. Jawi pun dah 800 tahun di sini. Dan diguna pakai oleh majoriti. Kalau kata ada seorang dua Kristian pun orang Melayu, tapi majoritinya orang katakan tidak ada bangsa dalam mana-mana dalam dunia ini yang mengatakan bahawa itulah bangsanya, itulah agamanya. Kecuali dalam Malaysia ini yang mengatakan perkara 3 perlembagaan sekutu, perkara 160/2 berkaitan dengan definisi Melayu. Melayu adalah seorang yang beragama Islam. Yang kedua, dia berbahasa Melayu dalam pertuturan seharian. Yang ketiga, dia mengamalkan adat dan budaya Melayu. Dia tak cerita kulit dia hitam ke, okey, hidung dia mancung ke, mata dia bulat ke, sepet ke, kulit, tak ada. Definisi itu hanya terdapat di sini aja, di Malaysia aja. Bahawa bangsa itu adalah agama itu. Itulah dia secara umumnya. Mungkin round kedua kita boleh tambah yang lain. Baik. InsyaAllah.